Okey, ini pula merujuk kepada liang yang kita panggil sebagai stoma. Kalau tengok dekat dalam gambar, stoma ni dia boleh terbuka dan juga boleh tertutup. Okey, ni ialah dia punya liang stoma dan tepi-tepi ni ialah sel pengawal yang akan mengawal pembukaan dengan penutupan stoma. Bila masa stoma terbuka dan tertutup, okey, konsep ni lah yang awak kena ingat. Stoma terbuka pada waktu siang dan stoma akan tertutup pada waktu malam. Stoma terbuka pada waktu yang mana cahaya matahari banyak tapi tidak terlalu banyak. Dan stoma tertutup sekiranya cahaya matahari tiada ataupun suhu terlalu panas. Itu ialah dua reason yang mana menyumbang kepada pembukaan stoma dan juga penutupan stoma. Okey, seterusnya kita akan memahami lagi dengan lebih detail macam mana sebenarnya stoma yang tadi boleh terbuka dan tertutup. Cuma sebelum tu kita kena kenal dulu satu konsep, satu proses yang dipanggil sebagai osmosis. Osmosis ni mungkin pernah dengar ada pada air lah, pada air mineral yang kita beli ataupun ada pada air minuman yang kita beli. Dia tulis dekat situ ada label osmosis berbalik. So kalau dengar je perkataan osmosis sebenarnya merujuk kepada proses. Proses apa? Proses pergerakan molekul air. Kata kuncinya mesti molekul air. Tak boleh bahagian lain. Daripada kepekatan yang tinggi, daripada air yang banyak, kepada kepekatan yang rendah. Apa maksud kepekatan tinggi dengan kepekatan rendah ni? Kita akan tengok pada contoh. Okay, dalam satu bekas ni boleh nampak terbahagi kepada dua bahagian. Kita ada bahagian A dengan bahagian B. Bahagian AB ni secara mata kasar kita nampak paras air dia sama. Tapi hakikatnya dia ada kepekatan yang berbeza. Kenapa? Dalam setiap bahagian dicampur pula dengan molekul zat terlarut. Contohnya kalau pada bahagian A ni dalam dia ada molekul gula 4. Pada bahagian B ni ada 8 molekul gula. So maksudnya air lagi banyak pada bahagian A berbanding dengan pada bahagian B. Sebab bahagian B ada banyak gula berbanding dengan gula pada bahagian A. So, sifat osmosis ni dia akan menyebabkan air ni boleh bergerak secara automatik daripada kepekatan daripada kepekatan tinggi kepada rendah. So, hasil ni nanti akan jadi macam gambar yang kedua yang mana okey, molekul air ni dia dah bergerak yang mana menyebabkan boleh nampak dekat sini paras air ni akan berkurangan. Okey, ni sebenarnya dia punya molekul ni sama je. Okey, dia punya gulanya sama, air je yang berbeza sebab dia nak bagi keseimbangan dinamik. Molekul gula tak boleh bergerak, yang boleh bergerak hanya air sahaja. Okey, so bila dah faham pasal konsep osmosis, barulah kita tengok kepada aplikasinya dalam sel pengawal untuk membantu penutupan dengan pembukaan stoma. Kita dia awak tahu, kalau stoma terbuka, dia hanya berlaku pada waktu siang, pagi ataupun petang. Yang mana cuaca ada panas, ada matahari tapi tak terlalu terik. So, kita tahu matahari ni dia sebenarnya membekalkan tenaga untuk proses fotosintesis. So, fotosintesis akan menyebabkan adanya glukosa yang terhasil. So, pada waktu ada cahaya matahari, glukosa yang terhasil ni ada banyak. Bila glukosa banyak, zat terlarut banyak, menyebabkan air akan jadi sikit. Kepekatan air rendah, glukosa yang tinggi. Apa yang berlaku? Air automatik akan bergerak daripada kepekatan tinggi kepada rendah. So, maksudnya daripada luar sel, dia akan terus bagi bantuan masuk ke dalam sel pengawal untuk cukupkan air pada sel pengawal, nak bantu kepada keseimbangan dinamik tadi. So, apa hasilnya menyebabkan bila dah masuk banyak sangat air akan bertambah daripada glukosa, sel tersebut akan jadi mengembang. Kalau boleh tengok pada vakul ni, vakulnya asal-asal kecil, tapi bila dah banyak air, vakul jadi besar. So, dia akan menyebabkan sel mengembang. Sel tersebut berada dalam keadaan yang segah. Inilah nama keadaan. Dan dia akan jadi membengkok. So, kalau boleh nampak dia membengkok, inilah yang menyebabkan stoma terbuka. Ada liang dekat tengah-tengah. Ini kalau untuk pembukaan stoma. Kalau penutupan stoma pula, boleh tengok.
dia berlaku pada waktu malam ataupun berlaku pada waktu yang terlalu panas, yang mana air banyak hilang. Okay, apa yang berlaku semasa waktu malam? Dia tak ada proses fotosintesis. So, glukosa kurang dihasilkan menyebabkan yang banyak dalam sel ialah air. So, bila dalam sel ada banyak air, air akan bergerak keluar daripada sel. Boleh nampak kat sini H2O keluar. Okay, hasilnya nanti yang mana bila air dah keluar, air akan jadi berkurang. So, sel akan jadi mengecut. Okay, kita boleh tengok perbezaan pada vakul. Vakul yang awal ni besar. Tapi bila dia dah mengecut, vakul ni jadi kecil sebab air dia dah disingkirkan. So, keadaan sel bila mana dia dah mengecut, kita panggil sebagai flasid. So, sel pengawal akan kembali dalam keadaan lurus dan menyebabkan dah tak ada dah liang antara dua sel pengawal ni. Kita panggil dia sebagai sel pengawal tertutup. Sel stoma tertutup. Sebab itulah kenapa yang kawal pembukaan dan penutupan stoma ialah sel pengawal.